A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa, penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada malam ini dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi malam ini tajuk yang telah diamanahkan kepada saya adalah tajuk Baiti Jannati, rumahku syurgaku. Bagaimanakah pandangan Islam tentang ini? Baiti Jannati ini disebutkan sebagai menurut pandangan manusia. Dan kalau kita tengok pernah dibuat oleh Steven Spielberg, dia buat filem tajuknya Paradise, menggambarkan lautan yang membiru cantik dengan pulau yang indah, tumbuh-tumbuhan pokoknya cantik, bergemerlapan dengan burung-burung terbangan kan. Dia gambarkan itu syurga, sikit pun tak menyamai syurga. Macam itulah ayat yang boleh. Kenapa cakap macam tu? Kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, kan, kita lihat bagaimana dengan tajuk takut kepada, menangis kerana takut kepada Allah, buat satu tajuk yang mana menggambarkan sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Bila masuk ke dalam syurga, dia nampak permaidani indah, dibentangkan permaidani indah, nampak makanan yang pelbagai, minuman yang hebat, kemudian nampak singgah sana untuk dirinya. Kemudian tiba-tiba dengan tak semena-mena Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, kau bukalah tabir ini, kau bukalah tabir ini supaya mereka dapat memandang kepada aku, supaya mereka dapat melihat wajah aku. Maka malaikat menjawab, ya Allah, mana mungkin aku boleh membuka tabir ini untuk mereka melihat wajahmu ya Allah, dengan tahap mereka di atas dunia dulu derhaka kepadamu ya Allah. Maka pada ketika itu Allah jawab, bukakanlah tabir ini kerana sesungguhnya di atas dunia dahulu mereka pernah menangis kerana aku. Tu tajuk menangiskan Allah tu, maknanya tu saya tak cerita malam ni lah, mana kena panggil lagi tu tajuk lain. Jadi cuma digambarkan. Maka malaikat bila Allah Ta'ala perintahkan buka tabir ni, maka dibukalah tabir. Bila buka tabir itu semua bersujud, semua bersujud, nampak aja Allah, semua sujud. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala kata, bangkitlah semua. Kenapa kamu bersujud? Kerana sesungguhnya di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Dekat syurga tak ada siapa tanya Zuhur dah masuk belum. Dekat syurga jom kita sembahyang jemaah dah masuk waktu, boleh jamak ke tak? Tak ada soalan. Dekat sana tak ada, sini bukan tempat beramal, sini bukan tempat bersujud. Kemudian Allah Ta'ala tanya satu soalan kepada mereka, apakah kamu tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Maka dia menjawab, ramai-ramai ini, salah seorang tu menjawab, ya Allah, mana mungkin kami tidak rela kepadamu dengan tahap engkau telah menunjukkan kepada kami syurga, telah menunjukkan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar kat telinga, dan tak pernah terbayang di hati. Hebatnya syurga macam itulah. Tapi syurga dunia ni adalah semua perkara-perkara yang menggembirakan kita, itu adalah syurga. Dapat kereta baru, dapat kunci, masuk dalam kereta, seolah-olah berada di dalam syurga. Tapi perasaan syurga tu hilang waktu bayar kali pertama. Macam itulah kan? Isteri, anak seolah berada dalam syurga lah lepas dapat kahwin dengan isteri yang cantik jelita. Malam pertama tuan-tuan, dah buka tudung, rambut kombang, baru tahu pipi ni berbolang-bolang, baru tahu tuan-tuan. Masa tu hilang syurga, masa tu hilang tuan-tuan. Tu sebab saya kata tadi,
Maknanya apa yang diadakan sekadar berbahagia dan bergembira. Itu cerita Baiti Jannati. Tapi kadang-kadang atas dunia pun tak boleh bahagia. Macam ni cerita. Ni kita nak bahagia dunia akhirat ni, atas dunia pun tak bahagia. Maka pembinaan keluarga ini dimulai dari tujuan pernikahan, iaitu ketenangan dan kebahagiaan. Itu tujuan kita membina rumah tangga. Sesungguhnya perkahwinan, pernikahan, perhubungan antara suami dan isteri adalah merupakan dilandaskan berdasarkan ikatan yang suci dalam agama. Agama kita meletakkan pernikahan ni satu perbuatan yang mengikut syariat, demi memelihara maslahat, demi memelihara perhubungan, demi memelihara keturunan. Sucinya ikatan pernikahan itu. Tetapi di setengah negara, di setengah tempat di luar negara tu yang bukan Islam, dia boleh duduk sama satu rumah, dia boleh bersama dengan girlfriend dia sampai dah ada 3-4 orang anak. Dan bila ditanya bila nak kahwin, dia boleh jawab, kami belum terfikir pasal nak kahwin. Bayangkan. Itulah bezanya dia orang dengan kita. Kita tak. Kita semua kita jaga. Macam mana cara nak kahwin, macam mana cara nak berhubungan, macam mana cara nak membesarkan anak. Semua daripada mula lahir, buka mata sampai mati, tutup mata, semua Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Semua Nabi tunjukkan manual tu macam mana cara hidup kita. Dan disebutkan dalam Al-Quran, dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Subhanallahul azim. Yang bermaksud dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Isteri kita tu memanglah jenis kita lah. Sah lagi risaulah. Tak ada orang keluar pada zoo negara lepas tu menong sebab tengok kuda belang tadi. Kuda belang betina. Oh, lawa betul kuda belang tu tadi. Tak boleh tidur pun. Tu nak mati sangat dah orang tu. Kan? Nampak bau, nampak orang hutan dekat Bukit Merah. Tak tidur tengok orang hutan betina tu. Aku nak buat dia jadi bini aku. Gila pun dah ada. Perempuan yang kita pilih tu dah jenis-jenis kita sendiri dah sebenarnya. Dan supaya kamu merasa cenderung dan tenteram kepadanya, sakinah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, belas kasih, mawaddah, rahmah, rasa belas dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Dengan mawaddah, kasih sayang memenuhi syahwat. Maknanya syahwat itu dipelihara dengan cara itu. Bayangkanlah perbuatan bersama itu sendiri, kan? Bersama itu sendiri tanpa ikatan dipandang serong, dianggap sebagai zina, dianggap sebagai perbuatan tidak bermoral. Tapi dengan perkahwinan, bukan hanya perbuatan itu disahkan di segi peraturan dan syariat, malahan dia membawa kepada pahala. Orang perempuan layan suami, pahala. Belum suami minta dah bagi, lagi besar pahala. Macam tu. Abang malam ni on tak on? Saya lah tanya suami dia. Kita tukar. Asyik-asyik bumuk lelaki je tanya. Kan? Kan? Kadang orang lelaki macam minta sedekah. Boleh lah. Alah, ni lah. Dah mati sangat orang lelaki tu. Kan? Orang lelaki nampak muka garang kat luar. Kan? Dalam bilik. Lakunya masalah